warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Qadiah Luput, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, serta tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan inayahnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini. Dengan izin Allah SWT dapat kita menuntut sebuah ilmu, iaitu ilmu fardu ain, ilmu fiqh yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf, orang yang berakal baligh sampai seruan dakwah kepadanya wajib mempelajari ilmu fiqh. Dan mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini mendapat ganjaran di sisi Allah SWT, meningkatkan keimanan ataupun ilmu kita sekiranya kita tidak tahu, mengingatkan kita sekiranya kita terlupa, meningkatkan keimanan kita dan dapat kita melakukan amal ibadah dengan lebih yakin dan juga betul. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan pengajian kitab kita pada malam ini, kita niat iktikaf. Bagi siapa yang belum niat iktikaf, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya aku niat beriktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita mengenai bab solat. Pada minggu yang lalu kita telah start bab solat, yang di mana solat ini tuan-tuan adalah perkara pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah SWT ke atas hamba-Nya. Jadi perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT adalah solat. Jadi kalau tak betul lah solatnya, maka dia akan rugi, dia akan menyesal. Kalau betullah solatnya, maka dia akan berjaya, maka dia akan masuk ke dalam syurga dan boleh dihisab dengan perkara-perkara lain. Kalau orang tu solat dia pun dah cacat, tidak sempurna, apatah lagi amal ibadah yang lain. Oleh sebab itu dalam kitab fiqh, bab pertama sekali mesti diceritakan berkenaan dengan solat. Jadi solat ini amat penting lah, perlu diberi perhatian. Kadang-kadang kita rasa solat kita dah sempurna, dah cantik, tetapi ada benda yang kita terlepas pandang, ataupun kita tidak tahu. Itu betapa pentingnya kita mempelajari solat. Beza orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu solat. Secara dasar ini nampak sama, tetapi pada hakikatnya berbeza. Kerana apa? Kerana orang yang solat dengan berilmu ni, bila solat dengan berilmu, maka dia lebih khusyuk,
Solat ni lebih betul. Solat ni bukan sekadar zahir sahaja. Kita nampak semua ni solat kan, tetapi dalaman itu kita tak tahu batin itu macam mana solat kan. Jadi pentingnya kita belajar solat secara zahir dan juga batin. Jadi kita pada malam ini kita akan meneruskan bab solat. Supaya apa? Supaya kita dapat lebih memahami solat tersebut. Jadi solat ini kalau dikatakan, kataan dia adalah dasar solat, iaitu bermaksud doa. Doa memohon kebaikan. Sebab apa? Sebab di dalam solat ini dia memperincikan, banyak memperincikan berkenaan dengan doa. Kita solat ni kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi mohon kebaikan lah tu. Jadi kalau orang yang tak solat, ada tak kebaikan ke atas diri dia? Tak ada. Jadi dengan solat lah banyak berdoa. Dan kalau kita berdoa, satu rakaat ada surah Al-Fatihah, 17 rakaat, 17 kali kita doa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Paling minimum sehari semalam. Sehari semalam kita berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Agak-agak kita boleh sesat lagi. Banyak kali doa ni takkan Allah tak perkenankan kan? Oleh sebab itu dengan solat inilah Allah SWT memelihara kita dari melakukan perkara fahsya wal munkar. Oleh sebab itulah hikmah solat ni bermacam-macam. Ini kita revision balilah hikmah solat ni. Dia menyedarkan manusia akan hakikat dirinya yang sebenar sebagai hamba kepunyaan Allah SWT. Kita kat luar, kita bos, kita pegawai, kita majikan, dan kita merasakan orang bawah kita ni adalah orang suruhan ataupun pekerja kita. Tetapi bila kita solat, dia akan menyedarkan kita bahawa setinggi mana pun jawatan kita kan, maka kita tetap hamba Allah SWT. Itu paling penting. Itu yang pertama. Yang keduanya, solat memantapkan keyakinan manusia bahawa tidak ada pembantu dan pengurus nikmat sebenar-benarnya selain Allah SWT. Jika kita rasakan makan boleh membuatkan kita kenyang, jika kita merasakan dengan gaji yang ada itu adalah rezeki kita semata-mata, maka itu adalah syirik. Syirik dan boleh menjadi kufur. Dia sebenarnya yang memberi rezeki, yang memberi nikmat kehidupan, yang memberi kemudaratan kepada kita semua ni adalah semuanya kerana Allah SWT. Kadar dan kadar kita ni tuan-tuan, baik buruk, semuanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kehidupan kita dilahirkan kenapa kita dilahirkan keluarga miskin? Kenapa kita tak dilahirkan pada golongan raja? Dan semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Kita kahwin dengan siapa? Dengan isteri kita ni. Walaupun secara dasarnya kita tak kenal pun isteri kita ni. Mula cantik, lepas dah kahwin baru kenal bangang dia. Itu adalah semua qada dan qadar Allah SWT. Jadi nak dikatakan bahawa bila kita solat ni, dia dapat memantapkan keyakinan kita bahawa sebenarnya Allah SWT sahajalah yang pengurnia nikmat. Allah SWT sahaja yang memberi kesan ke atas kehidupan manusia ni. Orang lain dia tak dapat memberi kesan kepada kita. Benda-benda lain tak dapat memberi kesan kepada kita. Makanan secara zahirnya, secara adatnya dapat mengenyangkan, tetapi secara hakikatnya Allah SWT yang mengurniakan kekenyangan. Kan? Orang makan 3 pinggan nasi tak kenyang-kenyang. Dia nak katakan bahawa sebenarnya Allah SWT yang memberi kenyang. Haus, orang yang haus ni minum seteguk ataupun secawan dah hilang haus. Tetapi ada manusia juga yang minum bergilan-gilan air tidak juga hilang haus tersebut. Sebagai contohnya orang ketika sakaratul maut. Orang ketika sakaratul maut ni tuan-tuan, bila dia nak meninggal, dia haus. Kalau bagi minum macam mana sekalipun, dia tetap haus. Jadi nak dikatakan bahawa air tersebut tidak boleh memberi kesan kepada kita, tidak boleh memberi hilang dahaga kepada kita. Yang memberi hilang dahaga kepada kita adalah Allah SWT. Jadi dengan solat ini dia dapat memantapkan keyakinan kita.
Yang ketiga, dengan bersolat manusia dapat mengambil kesempatan menjadikannya sebagai waktu untuk bertaubat daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Kita ni banyak dosa. Bangun tidur banyak dosa. Bangun tidur dapat dosa. Sepanjang jalan kita buat dosa. Kerja buat dosa. Mengumpat orang, hati ni kan, hati ni dengki je dengan orang. Ada je yang tak kena. Jadi kita ni banyak dosa. Jadi bila kita dengan bersembahyang ini, itu adalah kesempatan ke atas kita untuk bertaubat kepada Allah SWT. Kerana dengan solat dapat menghapuskan dosa-dosa. Itu kesempatan. Kalau orang yang tak solat ni, dah lah banyak dosa. Dosa banyak, tapi tak buat amal ibadah. Rugi ya, rugi. Oleh sebab itu bila dia solat, dapat menghapuskan, kesempatan itulah dapat menghapuskan dosa-dosa. Dan yang keempat, solat merupakan santapan bagi akidah keimanan kepada Allah yang berterusan dalam hati manusia. Kerana kita ni sibuk kealpaan dengan golongan nafsu, dengan rakan-rakan, akhirnya akan mengubah menjadi ingkar. Kan kita ni pengaruh dengan dunia. Kita solat satu solat 5 minit. 5 kali solat 25 minit. 25 minit berbanding dengan 24 jam. Bayangkan betapa nikmatnya Allah SWT memberikan nikmat kepada kita. Kalau ikutkan kita ni 50 kali solat, tapi Allah mengurniakan kita 5 kali solat sahaja. Kan? 25 minit daripada 24 jam. Itu pun orang tak nak buat. Rugi. Kan? Sembahyang ada sampai setengah jam satu solat? Tak ada. 5 minit dah. Itu pun orang tak nak buat. Jadi dia adalah merupakan santapan bagi akidah keimanan kepada Allah SWT. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mempelajari pula berkenaan dengan sejarah pensyariatan solat. Sejarah pensyariatan solat ni sebenarnya bila ada solat ni? Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, solat ni bila ada? Isra Mi'raj. Habis sebelum tu orang sebelum tu tak solat ni. Solat juga. Macam mana? Nabi Muhammad yang dapat solat. Maknanya kata umat yang terdahulu tak solat. Umat yang terdahulu solat, tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj tu solat dia tak sama seperti selepas Isra dan Mi'raj. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah SWT dan mengambil solat, tuntutan solat untuk kita, hadiah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah SWT untuk mengambil 5 solat fardu tersebut. Kalau ikutkan 50 kali, tapi turun naik Nabi Musa cakap, umat kau tak mampu. Sedangkan umat aku yang kuat pun, yang gagah perkasa pun tak mampu nak solat banyak macam tu, apatah lagi dengan umat kau ni. Umat kau ni hidup 60-70 tahun lah, badan pun lemah, kuat tidur, kuat makan, banyak berkata-kata, bercakap. Jadi umat kau tak mampu. Kau tu nak datang balik minta diskaun, kurang sikit. Jadi bila minta diskaun 45, 40, akhir sekali sampailah 5 kali solat. Itu pun Nabi Musa kata, umat kau tak mampu 5 kali solat ni. Kalau Allah berkenankanlah lagi kurang daripada 5 kali solat. Saya rasa tuan-tuan solat time hari raya kot, kan? Raya setahun 2 kali ya. Agak-agak solat 2 kali ya. Masjid pun tutup, tak ada masjid. Jauh sikit. Tak dengar? Patut menung kan? Oh iya ke? Ni okey? Okey. Jadi solat ni 5 kali fardu, 5 solat fardu itu adalah selepas peristiwa Isra dan Mi'raj. Akan tetapi tuan-tuan,
sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, solat ini telah lama. Telah lama ada. Sejak bila? Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, ketika itulah Nabi Adam solat. Jadi nak dikatakan bahawa solat ini telah lama ada. Ibadah solat ini adalah ibadah yang tertua sekali di atas muka bumi ini. Solat. Ada juga perkara-perkara lain seperti yang tidak berada pada zaman sebelum Nabi Muhammad, tetapi selepas umat Nabi Muhammad ada. Contohnya, keistimewaan umat Nabi Muhammad, dijadikan setiap tanah ini boleh dijadikan tempat ibadah. Kalau ikutkan umat terdahulu, bila dia nak sembahyang, dia kena ada tempat yang khusus, masjid lah. Dia tak boleh sembahyang ke tempat lain. Tetapi umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan untuk bersembahyang di mana-mana. Nak sembahyang dekat bilik boleh, kat rumah boleh, kat arena boleh, tak ada masalah. Bukan khusus kat masjid sahaja. Itu adalah antara salah satu contoh lah selepas umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelum Nabi Muhammad SAW, solat ini adalah merupakan ibadah yang tertua sekali yang pernah ada, iaitu solat sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Jadi solat merupakan antara ibadah yang telah lama disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail alaihi salam, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Maksudnya, dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat, dan ia pula adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Surah Maryam ayat 55. Jadi nak katakan bahawa solat dan juga zakat telah berlaku pada zaman Nabi Ismail alaihi salam. Itu yang pertama. Kemudian solat telah diketahui oleh penganut agama suci yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salam, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Maksudnya, dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. Surah Al-Maryam. Ini yang diucapkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa ni adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, hatta Nabi Adam alaihi salam telah melaksanakan tuntutan solat tersebut. Tapi solat dia berbeza dengan solat kita. Jadi ketika diutus menjadi Rasul, Nabi SAW telah melakukan solat 2 rakaat pada setiap pagi dan juga petang. Maknanya lebih kurang waktu subuh dan juga waktu asar lah. Waktu subuh dan juga waktu asar sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj diwajibkan ke atas Nabi SAW untuk melaksanakan 2 rakaat pada setiap pagi dan petang. Solat ini dilakukan tanpa rukuk. Tak buat rukuk, berdiri terus sujud. Sebab itu kalau tuan-tuan ada satu fahaman ni dia mengikut fahaman macam ni lah. Sembahyang kan, dia sembahyang, tapi dia buat pagi dan juga petang sahaja. Kemudian cara sembahyang dia berbeza dengan cara sembahyang kita. Dia berdiri, dia terus sujud kan, dia tak ada rukuk. Dia mengikut apa yang Nabi Muhammad SAW buat ketika sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu adalah bertentangan fahaman yang salah. Kerana apa? Telah dimansuhkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahawa solat inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan juga petang. Surah Al-Mu'min ayat 55. Jadi dalam surah ini menerangkan bahawa waktu pagi dan waktu petang adalah waktu Nabi Muhammad SAW solat. Kat mana? Dekat Gua Hira. Kerana apa Nabi Muhammad SAW berkhulwah dekat Gua Hira?
Kerana pada zaman tersebut, orang alim ulama pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Nabi, orang tersebut, alim ulama tersebut berkhalwat bersembahyang dekat Gua Hira. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW berkhulwah di Gua Hira. Sedangkan banyak lagi tempat yang lain, banyak je gua yang lain, tempat yang lain. Tapi kenapa Nabi Muhammad memilih Gua Hira? Kerana di situlah orang-orang zaman fatrah, mana kata ada orang alim ulama pada zaman tersebut juga bersembahyang di tempat tersebut. Jadi itu adalah sebelum Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW beribadah di Gua Hira dengan cara bertafakur terhadap segala makhluk Allah, dengan melihat nikmat-nikmatnya dan memuliakan tetamu yang lalu di sana. Itu peristiwa ketika di Gua Hira lah. Nabi SAW sembahyang, bertafakur. Sebab apa? Pada zaman tersebut banyak berlakunya penyelewengan di Mekah. Di Mekah banyak penyelewengan, penyembah berhala dan sebagainya. Jadi Nabi SAW menyorokkan diri dia untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita tengok dalam peristiwa ni, kita dapat melihat, kita boleh mengambil pengajaran. Apabila berlakunya banyak maksiat kan di negara kita, khususnya di PD lah, banyak maksiat, ada buat konsert. Tuan-tuan nak pergi ke? Konsert yang nak bercampur lelaki dengan perempuan, kan? Tegur dah, cakap dah, tapi tak jalan juga. Jadi tuan-tuan ni nak mencegah kemungkaran, paling last sekali adalah dengan menggunakan hati. Jadi kalau tuan-tuan join juga, masalah lah hati tuan-tuan. Jadi konsert kat PD, pergi. Ada pesta ni, pergi. Ada konsert Coldplay, tersebut dah, terus pergi. Sedangkan perkara tersebut adalah perkara maksiat. Begitulah juga pada zaman Nabi SAW, kan? Nabi melihat banyak berlakunya penyelewengan, penyembah berhala, meminum arak. Sedangkan itu adalah bukan fatrah kita. Itu adalah membawa kemudaratan. Nabi SAW melarikan diri, menyorokkan diri di dalam Gua Hira untuk bertafakur, untuk berzikir kepada Allah SWT, bertasbih kepada Allah SWT. Jadi macam itulah juga kita, apabila kita tengok banyak berlakunya maksiat, sinilah tempat kita, masjidlah tempat kita untuk melarikan diri daripada dunia ni. Dunia ni akhir zaman ni banyak berlakunya kerosakan. Akhir zaman ni akan berlakunya semua perkara-perkara yang ada pada zaman umat Nabi terdahulu, kan? Keburukan dah ada di zaman akhir zaman ni. Anak luar nikah berapa ramai, kan? Berzina berapa ramai. Minum arak dah macam biasa dah, kan? Boleh je lulus pusat judi, ni main tebut kan. Jadi kita tengok banyak berlakunya kemungkaran. Jadi oleh sebab itu, jaga keluarga kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada melakukan perkara maksiat. Begitulah juga cara Nabi SAW. Nabi bertafakur di Gua Hira. Kemudian solat fardu, Allah SWT telah memfardukan beberapa solat atas setiap orang Islam yang mukallaf, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Semua solat ini telah disyariatkan pada malam Rasulullah SAW Isra' ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke langit. Jadi kalau ikutkan, Allah SWT telah memfardukan 50 solat sehari semalam ke atas Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam. Kemudian Allah SWT mengurangkannya kepada 5 waktu dan mendapat pahala 50 solat. Jadi solat fardu, kita larat ke buat 50 solat? Tak mampu. Siapa sini hari-hari buat tahajud? Hari-hari buat. Solat duha hari-hari buat tak? Hari-hari buat. Alhamdulillah. Ada orang tak mampu solat duha, kan? Kalau 50 kali solat ni, agak-agak tuan-tuan kerja tak sempat nak kerja, kan? Sibuk solat kan? Oleh sebab itu diberi diskaun oleh Allah SWT kepada 5 waktu. Ketika mana? Ketika berlakunya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj.
Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni bila berlaku? Bila sebelum setahun setengah, lebih kurang 18 bulan lah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah 18 bulan sebelum tu, setahun setengah sebelum itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan Isra' Mi'raj, dinaikkan ke langit dan menerima tuntutan solat. Jadi nak dikatakan bahawa solat ini penting, sehingga kan Nabi SAW mengambil tuntutan solat itu di tempat yang paling mulia, iaitu di Sidratul Muntaha. Sedangkan ibadah-ibadah lain, kan, ibadah-ibadah lain Nabi SAW dia terima dekat muka bumi je, dekat di Mekah ataupun di Madinah. Contohnya seperti puasa, zakat dan sebagainya diterima di bumi, tetapi solat ini diterima di langit. Nak tunjukkan betapa mulianya solat ni dan betapa pentingnya solat tersebut. Jadi dalam sebuah hadis berkenaan Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furja'an saqfi baiti wa ana bi Makkah, fa nazala Jibril, thumma akhadha bi yadi, fa'araja bi ila as-sama'i dunya, fa faradallahu ala ummati 50 salatan, faraja'tuhu, faqala ya khamsun wa ya khamsuna la yubaddal al-qawlu ladayya." Maksudnya, bumbung rumahku terbuka ketika aku berada di Mekah. Lalu turun malaikat Jibril, kemudian dia memegang tanganku, lalu membawaku naik ke langit. Maka Allah telah memfardukan 50 salat ke atas umatku. Lalu aku berulang alik menemuinya, maka Allah menyatakan bahawa 5 salat menyamai 50 salat. Tidak diubah lagi penyataan itu untukku. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi nak ceritakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ni adalah satu peristiwa yang amat agung, amat besar sekali dalam peristiwa Islam, kan. Tetapi kalau kita tengok budak-budak zaman sekarang ni, ada yang tidak percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada yang tidak percaya. Kalau ikut hukum logik akal, tak betul lah, tak percaya. Jadi ini adalah, dia boleh terjerumus. Apa hukum tak percaya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni? Hukum dia boleh menjadi kafir kalau ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu hati-hati dengan keimanan kita. Kalau kita mempersoalkan peristiwa Isra' Mi'raj ni betul tak betul, hati-hati, kan, boleh menyebabkan akidah kita terjejas. Jadi Allah SWT ni telah memfardukan 50 solat ke atas umatku. Ini kata Nabi. Kemudian diberi diskaun kepada 5 kali solat. Sebenarnya peristiwa Isra' telah berlaku 18 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ini peristiwa kesedihan lah. Setelah kematian bapa saudara Nabi dan juga isteri Nabi, Allah SWT nak memujuk Nabi lah, kan, nak menghilangkan kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu salat 5 waktu yang difardukan telah memansuhkan salat 2 rakaat terdahulu yang telah dilakukan pada setiap pagi dan juga petang. Jadi 5 solat fardu ni, solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak ni, sesetengah ulama mengatakan setiap sembahyang itu ditentukan kepada seseorang Nabi daripada anbiya Allah, menyemayangkan pada waktunya. Sebagai contohnya, orang yang pertama bersembahyang subuh ialah Nabi Adam alaihi salam. Maknanya kata Allah SWT memerintahkan 5 kali solat fardu ni adalah berdasarkan kepada perbuatan solat para nabi yang terdahulu. Contohnya, orang yang pertama sekali yang menunaikan solat subuh adalah Nabi Adam alaihi salam. Apabila ia keluar daripada syurga, turun ke bumi, kan, ketika itu baginda melihat kegelapan dan berasa amat takut. Gelap, bumi ni gelap. Maka apabila tiba waktu subuh dan ternampak fajar, matahari naik, baginda bersembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama untuk bersyukur kerana terlepas dari kegelapan, dan rakaat yang kedua untuk bersyukur kerana kembalinya waktu siang. Itu adalah solat subuh. Manakala orang yang pertama sekali menunaikan solat zuhur, Nabi apa? Adalah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Makna kata solat subuh Nabi Adam, Nabi Ibrahim menunaikan solat zuhur. Ini peristiwa bila ni? Peristiwa apabila Allah SWT menyuruh baginda menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail, yang kemudiannya ditukar kepada menyembelih kibas. Suruhan itu telah berlaku ketika gelincir matahari, iaitu ketika waktu zuhur. Baginda bersembahyang 4 rakaat. Rakaat pertama untuk bersyukur kerana anaknya ditebus dengan kibas. Rakaat yang kedua untuk bersyukur kerana terbuang duka cita terhadap anaknya. Rakaat ketiga untuk menuntut keredaan Allah. Dan rakaat keempat untuk melahirkan perasaan amat gembira kerana mendapat penebus yang amat besar, iaitu kibas Habil dari syurga. Itu adalah solat zuhur. Manakala solat, orang yang pertama bersolat asar ialah Nabi Yunus alaihi salam. Ni ketika bila ni? Ketika apabila Allah mengeluarkannya daripada perut ikan paus dalam keadaan seperti anak burung yang tidak berbulu, kerana tidak berpakaian lah. Beliau mengalami 4 kegelapan. Pertama, kegelapan kesalahannya. Kedua, kegelapan air. Ketiga, kegelapan malam. Dan keempat, kegelapan perut ikan. Jadi baginda keluar daripada perut ikan itu pada waktu asar. Maka baginda sembahyang 4 rakaat kerana bersyukur kepada Allah yang melepaskannya daripada 4 kegelapan tersebut. Sebab itulah solat subuh 2, solat zuhur 4, solat asar 4. Sebab diambil daripada kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Kemudian orang yang pertama solat maghrib siapa? Adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah orang yang pertama solat maghrib. Bila? Apabila Allah mengeluarkan baginda daripada kepungan kaumnya. Peristiwa itu berlaku sewaktu lenyap matahari. Maknanya matahari nak terbenam. Rakaat pertama untuk menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Rakaat kedua untuk menafikan tomahan terhadap ibunya yang dituduh oleh kaumnya. Rakaat ketiga untuk menyatakan bahawa tiada Tuhan yang dapat memberi kesan melainkan Allah jua. Sebab itulah 2 rakaat pertama berhubung dan rakaat terakhir tinggal bersendirian. Sebab itulah solat maghrib 3 rakaat. Sebab Nabi Isa melakukan solat maghrib 3 rakaat. Ni kena tahu ni asal usul ni. Sebab apa bila kita sembahyang kita tahu, oh sebab ni 3. Sebab apa 4, sebab apa 2. Sebab apa kita kena tahu sebab tu. Jadi kita boleh menambahkan kekhusyukan kita. Manakala orang yang pertama sekali menunaikan solat isyak adalah Nabi Musa alaihi salam. Ketika sesat jalan, suatu keluar dari negeri Madian, iaitu suatu daerah dalam negara Jordan berdekatan dengan Sinai dan Laut Merah, baginda mengalami duka cita terhadap isterinya, Harun saudaranya, Fir'aun musuhnya dan beberapa orang anaknya. Semua duka cita itu dilepaskan oleh Allah, berpegang pada janjinya yang benar. Peristiwa itu berlaku pada waktu isyak yang akhir. Maka baginda bersembahyang 4 rakaat kerana bersyukur kepada Allah yang melepaskan dirinya daripada semua duka cita itu. Jadi nak dikatakan bahawa setiap solat ini dia ada beberapa rakaat. Dan rakaat ini sebenarnya diambil daripada perbuatan Nabi-Nabi yang terdahulu. Tu sebab dah. Kalau orang tanya kenapa maghrib 3, kenapa isyak 4, cakaplah dia adalah perbuatan solat yang dilakukan oleh para Nabi-Nabi yang terdahulu. Solat isyak, solat subuh adalah dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Sebab tu 2. Macam tu. Itu adalah asal usul sembahyang. Ini disebutkan di dalam kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli ada menyatakan asal usul sembahyang. Kenapa 2, kenapa 4, kan? Kenapa 3 dan sebagainya. Jadi itu adalah sejarah pensyariatan solat. Dalil pensyariatan solat, beberapa dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menunjukkan solat telah disyariatkan. Dalil Al-Quran, firman Allah SWT, Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawat wal ardi wa ashiya wa hina tudhirun. Maksudnya, setelah kamu mengetahui yang demikian, maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam,
dan semasa kamu berada pada waktu subuh, serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji dari sekalian makhluknya di langit dan di bumi, dan juga bertasbihlah kepadanya serta pujilah dia pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Ibn Katsir mengatakan ini merupakan tasbih, penyucian dari Allah SWT terhadap dirinya yang suci, serta menjadi petunjuk bagi hamba-hambanya untuk menyucikan dan memujinya pada waktu silih berganti, yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya dan keagungan kerajaannya, iaitu di waktu petang saat datangnya malam dengan kegelapan, serta ketika pagi saat cerahnya siang dengan cahayanya. Ibn Katsir mengatakan ini adalah merupakan satu bentuk penyucian. Dengan solat ini kita dapat menyatakan menyucikan Allah SWT dengan kita memujinya, dengan kita bertasbih kepada Allah SWT. Itu yang dikatakan oleh Ibn Katsir. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud hina tumsun iaitu solat maghrib dan juga solat isyak. Wa hina tusbihun solat subuh. Wa asyiya solat asar. Dan tafsiran wa hina tudhhirun solat zuhur. Jadi dari surah Ar-Rum ni Ibn Abbas menyatakan ada 5 solat, iaitu untuk menyuci, untuk bertasbih kepada Allah SWT. Kerana dalam solat tersebut banyaknya tasbih. Contohnya kita rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Maknanya kata Allah ni suci, Allah ni bersifat kesempurnaan, Allah ni tak ada sifat cela, tak ada sifat kekurangan. Jadi kalau kita mengatakan bahawa Allah ni ada bersifat kekurangan, maka akidah kita batil. Akidah kita adalah akidah yang sesat. Contohnya, salah satu contoh Allah bentuk kekurangan yang salah faham daripada umat kita ni, sebagai contohnya dia mengatakan Allah SWT itu bertempat. Bila dia mengatakan Allah SWT itu bertempat di langit, di arash, di mana-mana dikatakan, jadi itu adalah satu bentuk yang mengatakan Allah SWT itu ada sifat kekurangan. Sebab apa? Sebab Allah SWT masih lagi berharap kepada tempat. Kalau ikut hukum logik akal, Allah SWT ni memerlukan kepada yang lain ke? Tidak memerlukan kepada yang lain. Jadi kalau orang katakan bahawa Allah ini duduk di atas arash ataupun duduk di langit, itu adalah akidah yang salah, yang tidak benar. Jadi sebab itulah bila kita sembahyang, kita bertasbih kepada Allah, kita menyucikan Allah daripada sifat kekurangan. Ini akidah takmil lah, akidah takmil, akidah tauhid kita, ahli sunnah wal jamaah. Firman Allah SWT lagi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Jadi solat ini diturunkan mengikut ada waktu-waktunya. Subuh bila, zuhur bila. Jangan kita sembahyang waktu sekarang ni kita sembahyang subuh. Tak betul. Bukan pada waktunya, kan? Jadi itu adalah firman Allah SWT. Manakala dalil As-Sunnah pula, hadis peristiwa Isra yang terdahulu dan hadis Rasulullah SAW daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengutuskan Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman. Lalu baginda bersabda, ud'uhum ila syahada an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Serulah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah, dan aku Muhammad ialah utusan Allah. Jika mereka patuh, beritahulah mereka bahawa Allah telah mewajibkan mereka 5 kali salat sehari semalam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah kisah Nabi SAW mengutuskan Muaz. Contoh kita nak berdakwah kepada orang yang bukan Islam, kita dakwah,
Kemudian kita serulah mereka untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Ini cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, ajarlah mereka solat 5 kali sehari semalam. Ajarlah mereka solat, kan? Jangan sibuk dek sunat lah, kan? Bila masuk Islam, kau kena sunat ni. Takut orang tu nak masuk Islam, kan? Dah umur 70 dah keras kan, terus sunat. Takut dia nak masuk Islam. Jadi dia ajarkan mereka dulu solat. Tu yang pertama. Hadis berikutnya, ketika menjawab pertanyaan seorang Arab Badui tentang solat yang wajib atasnya, Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wa lailati. Wa qala al-a'rabi hal 'alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Maksudnya 5 kali solat sehari semalam. Ini orang Arab Badui tanyalah, ada tak solat yang lain yang wajib ke atasnya? Kemudian Rasulullah kata, tak, 5 kali solat sehari semalam sahaja. Arab Badui bertanya lagi, adakah selain daripada itu? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada, kecuali engkau melakukan solat sunat. Maknanya solat witir sunat, solat tahajud sunat, yang lain semua sunat. Yang fardu, yang wajib adalah 5 sahaja. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini adalah beberapa dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahawa solat ada di dalam Quran dan Sunnah. Sebenarnya banyak lagi dalil-dalil, tapi dalam kitab ni ada menunjukkan 2 ataupun 3 sahaja daripada dalil Quran dan juga dalil hadis. Jadi saya rasa cukup sekadar ini sahaja. Buka soalan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada sebarang pertanyaan. Okey. Ha? Hukum apa? Ha? Dia bergurau ke dia kata macam tu? Betul lah tu. Nak berhubung pada Allah kenalah buat 2 3 3 4. 2 4 4 3 4. Ada orang sampai buat lagu kan, Flow 88. 2 4 4 3 4. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah lah tuan. Jadi topik malam ni dia ni lah, sekadar selingan je lah, mukadimah. Kan mungkin tuan-tuan saya tengok muka ada yang bosan kan. Jadi dia sekadar info kepada kita untuk kita lebih yakin di dalam solat tersebut. Sebab apa kita kena yakin? Sebab Nabi-Nabi yang terdahulu dah solat. Sejak pada zaman Nabi Adam AS dah solat sehinggalah sekarang. Takkanlah solat ni menipu. Takkan orang tak nak buat solat lagi kan? Itu maksud dia. Jadi kalau tak ada sebarang pertanyaan lain, cukup sekadar ini sahaja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf apabila terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih para surah Tuhan.